Hai, Assalamualaikum. Saya Syam di Pro 2. Hari ini saya nak tunjukkan sebuah Pro 2 Alza Hash. Ini merupakan kepunyaan saya sendiri. Sudah lama kita booking dan baru dapat, beberapa hari saja baru dapat. Tapi saya dah ada tambah sikit lah beberapa aksesori daripada Gear Up dan juga aksesori daripada Shopee. Manalah kita rakyat Marhim biasalah beli barang-barang Shopee kan. Okey, jadi saya nak share kepada anda semua serta dengan features yang ada di Pro 2 Alza Hash 2023. Jadi inilah dia Pro 2 Alza Hash 2023 yang sudah saya pasang body kit Gear Up. Dan kalau anda perasan, sebenarnya untuk Alza Hash di bahagian sini adalah warna silver seperti mana yang ada di bahagian bawah. Saya tambah sikit benda ni, warna hitam yang nampak lebih kurang macam Alza Advance. Okey, pada bahagian bawah kita tengok, kalau di Alza Advance ini sebenarnya dia berkilat, bukan matte ya. Tapi di Alza Hash dan juga X nampak dia adalah material matte lah untuk bahagian sini. Okey, pada bahagian lampu kejap lagi kita buka. Okey, ini menggunakan sequented lamp. Untuk bahagian lampu LED ni saya nak share ada beberapa poin penting lah dekat sini. Yang pertamanya, untuk LED dia ada satu fungsi dipanggil follow me home. Apabila kita balik pada waktu malam dan kita keluar kereta, kita boleh tarik tuai lampu tu, dia akan hidup selama 30 saat dan akan mati dengan sendiri walaupun kita dah lock kereta. Fungsi yang kedua, dia ada welcome lamp. Apabila dekat rumah anda tekan kunci, lepas tu lampu ini akan menyala. Maknanya anda nak masuk kereta tu ataupun anda akan nampak kereta anda berada di mana. Dia akan membantulah. Lepas tu untuk varian ni sudah ada adaptive driving beam. Maknanya pada waktu malam, sekiranya kereta tidak ada di hadapan, dia akan naikkan lampu tinggi secara automatik ya. Dan apabila kereta ada di hadapan, dia akan rendahkan lampu pada bahagian sebelah kanan sahaja, dan lampu pada bahagian kiri ni maintain lah tinggi. Semuanya sudah auto untuk Pro 2 Alza ni lah. Okey, ni pada bahagian lampu. Pada bahagian bawah ni anda tengok, ini adalah sensor hadapan dan bawah ni adalah fog lamp. Dan fog lamp menggunakan lampu yang berwarna putih lah, bukan warna oranye. Okey, pada bahagian sini anda tengok, ini adalah body kit dan ada lampu DRL pada bahagian bawah tu. Inilah DRL dan ada body kit front bumper lah pada bahagian depan. Okey, jom kita pusing tengok kereta ni pada bahagian sisi. Untuk bahagian rims pula, menggunakan rims yang bersaiz 16 inci. Ada 2 tone color dan juga tayar ni menggunakan jenama Proxus. Kalau betul sebutannya Proxus CR1. Kalau di Alza X menggunakan rims biasalah. Bukan 2 tone color seperti yang Hash dan juga Advance. Pada bahagian side mirror, okey, ada signal. Namun untuk blind spot di cermin dalam ni tak adalah. Sini kita ada Gear Up door visor yang berharga lebih kurang RM160. Okey. Pada bahagian bawah, ni adalah sekali dengan body kit. Okey, jom saya nak tunjukkan body kit dulu. Sebenarnya body kit Alza ni yang berharga RM2,500, walaupun dikatakan mahal, tapi bagi saya dia memang ngam lah. Bila masuk di Pro 2 Alza ni, dia nampak lebih segak ataupun lebih smart lah bila kita tengok Alza yang dah ada body kit ni. Dia adalah termasuk dengan front bumper bahagian depan tadi yang kita tengok, dan juga rear bumper belakang yang ni, dan juga rear spoiler yang berharga RM2,500. Bagi saya ia sangat-sangat berbaloi. Dengan kita nampak sendiri, nampak lebih segak sebenarnya Pro 2 Alza yang ditambah dengan body kit ni. Memang betul-betul ngam lah. Di bahagian belakang sama saja dengan varian Advance, cuma sinilah kita boleh cam. Ini adalah varian Hash sebab ada emblem Hash. Kalau Advance dia ada AV, kalau X dia kosong lah, hanya ada Alza sahaja. Kalau anda perasan, ada lining chrome ni sebenarnya saya tambah ya, beli daripada Shopee. Sebabnya untuk varian Hash dia warna hitam sahaja sini, untuk Advance sahaja Pro 2 bagi chrome. Jadi kalau nak nampak lebih mewah sebenarnya letaklah ni boleh beli Shopee sahaja. Seingat saya lebih kurang 100 lebih juga benda ni. Okey, pada bahagian belakang sama sahaja dengan Advance punya spek. Ni lining chrome yang original. Okey, cuma saya tambah body kit belakang je lah dengan rear spoiler. Kita tengok pada bahagian dalam, kita tengok fungsi-fungsi yang ada untuk Alza Hash. Okey, saya terangkan pada bahagian sini, ini adalah bahagian power window sebenarnya. Sama sahaja seperti varian-varian lain, namun sudah ada fungsi auto flip. Bila duduk mode auto, kita unlock kereta,
side mirror akan buka dengan sendiri. Bila kita lock, dia akan tutup dengan sendirilah. Okey, ni kawalan untuk dalaman side mirror. Ada satu kompartmen pada bahagian sini. Okey, kita tengok button. Ini yang saya kata tadi, ada adaptive driving beam. Kita boleh tekan button ni untuk onkan fungsi. Dia akan automatik naik lampu tinggi apabila tiada kereta di hadapan lah. Okey, ini adalah TRC, VSC, tracking control dan juga vehicle stability control. Ini adalah untuk ASA, Advanced Safety Assist, parking sensor hadapan dan juga Eco Idle. Jom kita tengok pada bahagian dalam kereta. Walaupun variant hash ni dikatakan variant yang pertengahan, tapi bagi saya ia adalah sebuah kereta yang sudah mencukupi. Dengan kecanggihan yang dia ada, sudah membantu keselesaan untuk kita memandu setiap hari ataupun perjalanan dekat ataupun jauh. Sudah sangat-sangat, saya rasa sudah mencukupi lah. Okey, jom saya tunjukkan fungsi-fungsi yang ada untuk variant hash ni. Okey, yang pertama, kalau kita tengok pada paparan di steering ni, memang dia bagi finishing leather lah. Bagi finishing leather. Dan pada bahagian kanan ni ada kosong sikit. Sebenarnya kat sini ada fungsi untuk ACC, Adaptive Cruise Control, tapi tak adalah sebab untuk variant advance sahaja Pro 2 berikan. Namun ada fungsi power mode, eco mode dan juga normal mode. Anda boleh tekan kat sini, nampak dia naik drive tu. Kalau short press dia boleh adjust mode power. Kalau long press kita boleh masuk kepada mode eco. Memang sudah membantulah untuk penjimatan minyak. Okey, untuk bahagian kiri pula, tengok ni adalah untuk adjustment kita punya pedometer. Kalau kat sini ni adalah trip, ni adalah untuk voice recognition, dan bahagian bawah ni ini adalah untuk adjustment volume. Okey, jom kita tengok pada bahagian meter. Meter memang menggunakan meter digital, sama seperti yang terdapat pada variant advance. Memang sudah canggih lah, kita boleh adjust dia punya design. Okey, kita tengok pada bahagian tengah. Pada bahagian tengah ni, ini adalah multimedia system yang bersaiz 9 inci. Okey, namun untuk variant hash ni dia tidak ada dua perkara sahaja, iaitu Android Auto dan juga Apple CarPlay seperti yang ada pada variant advance. Dan satu lagi saya lupa nak bagi tahu, ini adalah sebenarnya tempat untuk Pro 2 letakkan 360 kamera. 360 kamera hanya terdapat pada variant advance sahaja. Untuk hash tak adalah 360 kamera, dia hanya ada reverse kamera. Mungkin ada orang keliru, ada ke tak reverse kamera untuk variant hash? Sebenarnya ada. Inilah dia reverse kamera untuk variant hash. Untuk variant X tak adalah sebab dia pakai multimedia biasa, hanya button-button untuk radio sahaja. Okey, pada bahagian tengah, kalau anda perasan, untuk variant advance sebenarnya banyak finishing yang berwarna merah. Tapi untuk variant hash, warna hitam dengan lining silver biasalah. Ni hitam. Okey, pada bahagian sini aircon dia digital, ada dual mode, mode 1 dengan mode 2. Okey, pada bahagian sini ada kompartmen. Lepas tu gear kita boleh adjust. Bila masuk gear D tu kita boleh masuk mode shift. Okey, pada bahagian tengah ada satu kompartmen untuk, saya tak pasti ni untuk letak spek ataupun kita boleh letak phone. Untuk phone tu muat lah. Ini ada central lock dan ini handbrake. Sebabnya electronic parking brake hanya diberikan untuk variant advance sahaja. Ada satu soket untuk kita letak pengecasan. Okey, pada bahagian tengah memang diberikan armrest lah. Ada satu kompartmen di bahagian tengah ni untuk kita letak barang. Okey, cermin ni saya beli daripada Shopee sebabnya dia lebih luas kita untuk pemandu melihat keadaan belakang sebenarnya. Kalau cermin asal dia agak kecil, jadi saya tambah ni sikit lah. Dalam belah-belah ringgit saja kalau tak silap saya. Okey, tengok pada bahagian depan ni, untuk cover dashboard ni saya beli Shopee juga. Murah saja. Satu kotak tisu dan perfume jenama Blank lah. Bagi saya ni adalah perfume yang wangi untuk kereta. Okey, untuk skrin ni saya dah tampal satu lapisan kata tinted untuk cermin ni lah. Dah boleh dapatkan daripada Shopee juga. Untuk Alza ni Pro 2 berikan secara percuma sahaja RFID
anda boleh gunakan. Dan kalau nak install tu, install aplikasi Touch and Go, dan kod dia boleh dapatkan di bawah ni, dekat bahagian dashboard ada nombor kod dia lah, dan install sahaja untuk gunakan RFID secara percuma. Jom kita tengok keluasan untuk bahagian belakang. Sebab ini adalah sebuah MPV 7 seater, maknanya kita memang pentingkan untuk keselesaan penumpang sebenarnya. Okey, jom kita tengok. Saya lupa bagi tahu, material menggunakan material fabric sahaja, bukan seperti yang ada di Advance. Kalau Advance dia ada mix antara PVC leather dan juga fabric. Nama ini fabric sahajalah. Okey. Keluasan dia memang tak boleh nak bandingkan lah. Memang sangat luas, sangat selesa. Dengan headrest kita boleh adjust. Okey, kita boleh ni lagi, kalau nak menyandar, maknanya orang belakang tu duduk macam berada dalam sebuah kereta mewah lah. Okey, dengan ni kalau boleh tengok, ada armrest juga untuk penumpang bahagian belakang. Memang selesa lah. Dengan aircon, kalau nak tengok aircon pada bahagian atas ni, kalau Alza lama tak ada aircon ya. Di Alza sekarang ni sudah ada aircon, ada 3 level, dan boleh adjust lah, sama ada kita nak angin ni ke bawah ataupun terus ke belakang untuk penumpang yang third row. Okey, pada bahagian depan saya kita tengok, ni adalah satu kompartmen untuk letak barang. Dia lekuk sikit untuk memberi keluasan, namun bagi saya memang sangat luas lah. Okey, ada satu hook sini untuk letak barang. Sebabnya kalau perasan di Mavic dia ada satu, orang panggil satu hook lah dekat belakang ni dengan dekat sini. Namun untuk Alza ni dibagi yang dekat atas ni sahaja. Okey, kompartmen pada bahagian sini kita boleh tengok ada 2 USB untuk pengecasan. Pada bahagian bawah tu ada 2 USB untuk pengecasan. Alright, untuk bahagian sisi penumpang tengah ni, dia boleh letak 2 gelas air lah. Kat sini satu dengan kat bawah ni satu. Ada 2 cup holder dan sebelah kiri pun sama. Okey, jom kita tengok untuk penumpang di bahagian belakang sekali pula. Jom saya nak masuk di bahagian belakang sekali, third row. Saya yang ketinggian 172 cm, jadi saya nak tengok lah orang seperti saya ni selesa ke tak untuk duduk di bahagian belakang. Sama ada kita nak tengok perjalanan jauh ataupun dekat, kita nak keselesaan lah sebenarnya yang paling penting. Okey, belakang kalau sekarang ni saya rasa sangat tegak. Okey, tapi kita boleh adjust. Tarik kat sini. Selesa. Kita jatuhkan dulu sini. Nak tengok lutut. Okey ke tak? Okey, anda lihat lutut saya masih jauh dengan kerusi hadapan. Walaupun bahagian hadapan ni luas, di bahagian tengah ni masih luas, dan saya duduk dengan selesa. Jarak antara lutut saya dengan kerusi depan ni masih luas. Okey, memang sangat selesa lah. Okey, pada bahagian belakang ni untuk headrest boleh laras juga sebenarnya. Memang sangat selesa. Okey, kita tengok ada berapa kompartmen. Sini ada satu untuk letak telefon dan ada soket pengecasan, tapi bukan soket USB. Anda boleh tambah. Okey, pada bahagian sini boleh letak air ataupun apa-apa barang. Sama juga dengan bahagian kiri. Namun bahagian kiri ni tak ada satu soket lah. Hanya ada kompartmen sahaja. Okey, jom kita nak try adjust pula untuk kedudukan sofa mode. Alza baru ni viral lah. Hari tu orang kata beli kereta tapi boleh sofa. Jom saya tunjukkan macam mana nak adjust kereta ni biar nampak, biar menjadi sebuah sofa. Jom saya tunjukkan. First kena buang lah, kena buang headrest ni dulu. Anda buang, lepas tu anda jatuhkan kerusi ni. Tapi sebelum tu saya lupa, tarikkan kerusi ni ke hadapan dulu. Biar rapat ke hadapan dan jatuhkan kerusi ni. Nampak dia rapat ni. Okey. Lepas tu kita adjust pula untuk bahagian sebelah kiri. Rapatkan kerusi di bahagian depan. Okey, buang headrest.
Kemudian jatuhkan kerusi sikit. Memang luas lah. Kalau anda nak berehat dalam kereta dekat stesen-stesen minyak, memang sangat selesa. Untuk keluasan bonet, jom kita tengok. Walaupun ini adalah sebuah MPV, sebenarnya masih luas bonet dia. Ni vacuum saya beli, tak sempat nak buat turun lagi. Okey, ni standard dia. Kita tengok pada bahagian dalam. Okey, ada kompartmen untuk letak apa-apa barang keperluan lah. Boleh letak di bahagian bawah ni barang-barang kecil. Dan untuk bahagian atas ni, kalau untuk luas lagi, anda boleh rendah atau anda boleh jatuhkan kerusi ni. Anda jatuhkan kerusi, memang akan menampakkan Alza ni sangat luas lah. Okey, saya boleh katakan, walaupun tak jatuhkan seat bahagian tengah, anda boleh letak sebuah mesin basuh. Sebuah mesin basuh muat ya di bahagian sini. Walaupun tak jatuhkan seat tengah tu, kalau dah jatuhkan seat tengah, peti pun muat. Memang sangat luas. Alright. Jadi anda rasa bagaimana sebuah kereta MPV Pro 2 Alza 2023 spek hash? Dan bagi saya, ia sangat berbaloi dengan harganya yang ditawarkan oleh Pro 2, iaitu sebanyak 70,200 sahaja. Kalau anda bayar secara on the road, sudah termasuk insurans dan sebagainya. Kalau anda ingin buat loan, muka hanya 10%, iaitu lebih kurang 7,000 sahaja. Dan bulanan hanya serendah RM750 sahaja, bergantung kepada interest yang anda dapatlah. Ini adalah sebuah kereta MPV yang mungkin anda di luar sana yang masih tercari-cari sebuah kereta yang boleh memuatkan ramai penumpang. Maka bagi saya, ini adalah kereta yang sangat-sangat berbaloi dengan harganya, dengan keluasannya, dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Pro 2. Nanti ada masa saya buat test drive untuk kereta ini, dan apa-apa cadangan boleh letakkan di ruangan komen di bawah untuk saya buat video review yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.